Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Tak berlaku segala kekecohan dalam dunia ini kecuali sebagai persiapan untuk apa yang Nabi kita sebutkan. Akan berlaku perang yang sangat besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebelum itu dah didahului oleh dua perang besar. Dua perang besar apa? World War I, World War II. World War I antara World War dengan World War II tak lama, dalam berapa puluh tahun, dalam 20-30 tahun. Antara World War II sampai World War III tahun 42 sampai sekarang dah berapa lama? Dah berapa, dekat 80 tahun lah ya. Dah 80 tahun juga. Orang yang jumpa World War zaman mak saya banyak dah tak ada. Siapa jumpa perang dunia 2 sini? Siapa umur 90 sini? Orang umur 90 dia jumpa. Siapa jumpa perang dunia kedua? Rasanya tak jumpa. Sebab itu dia bilang tanda dia kalau keluar, orang akan tengok ini perang dunia 2. Nanti akan besar. Rupanya lama, 80 tahun. Belum lagi perang dunia ketiga. Apabila perang dunia ketiga, kata Rasulullah bilang akan dunia perang sangat besar, maka ini yang kita nak takuti tuan-tuan sekalian. Kadar yang selamat daripada peperangan itu hanya 1% sahaja. 1% sahaja kadar yang selamat dalam perang itu. Dan langit akan jadi gelap, kata Rasulullah, sehingga kan burung di udara pun akan jatuh. Bermakna perang yang dia punya radiation ke, dia punya pencemaran ke, bukan hanya di dunia saja, sampai angkasa raya. Sampai angkasa raya dia punya asap dia. Kalau kita tengok orang lapor tentang nuklear begitu tau. Kalau satu dah keluarkan satu dia punya bom, yang satu negeri pun dia keluar dalam 15 minit 500 juta orang mati. Dan dunia akan gelap dalam tempoh selama bertahun-tahun kerana diselubungi awan. Patut ulama bilang kalau akhir zaman Dajjal keluar, kita sembahyang pakai jadual, tak nampak matahari ketika itu. Matahari gelap. Kita tengok macam mana, kenapa begitu? Rupanya memang betul perkara ini semua akan berlaku. Itu semua kita akan menuju kepada itu tuan-tuan sekalian. Kita menuju akan pada itu. Maka tak boleh tidak. Kita sekarang alhamdulillah sementara Allah Ta'ala masih beri rahmat. Allah Ta'ala masih beri rahmat. Nanti apabila sudah perang besar, jadi perang agama. Perang agama sekarang sudah di sana sini, cuma zahirnya nampak macam okey, harmoni di sana sini setiap penjuru dunia masih nampak okey. Hakikatnya mereka tidak berkenan dengan orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di balik semua kufur itu ada musuh kita paling besar, iaitu iblis, yang sudah berjanji depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyesatkan kita semua. Maka siapa yang tidak beriman akan ditanamkan rasa benci terhadap kita orang beriman. Bukan hanya kita saja, apabila sudah berlaku yang huru-hara besar gitu tuan-tuan sekalian, ini bukan kita nak menakutkan, tapi memang perkaranya sangat menakutkan. Apabila dah berlaku huru-hara besar gitu, makan dah susah, kehidupan dah susah, insan akan mula ganas antara satu sama lain, sampai Rasulullah mengatakan orang sekampung kita akan datang nak serang kita. Sampai Nabi mengatakan sepupu kita datang nak bunuh kita. Sampai Nabi mengatakan saudara mara kita pun akan datang nak bunuh kita. Kata Nabi. Jadi kalau gitu macam mana? Nabi mengatakan jadilah seperti yang terbaik antara dua anak Adam. Kabil dan Habil, adik dia nak bunuh, dia tak lawan. Diserah saja. Kepada ketika itu berlawan boleh, pertahankan diri boleh. Tetapi begitu kita lawan, kita dah melibatkan diri dalam fitnah. Yang nama perang ialah antara kufar dengan mukminin. Yang nama Islam dengan Islam tak kurang, tapi itu disebut sebagai fitnah. Tak kurang dia punya perang, tak kurang dia punya tikam, tak kurang. Sekarang sudah mula tikam lidah, sekarang dah mula tikam hati, sekarang dah mula terkam marwah orang. Satu masa nanti akan betul-betul bertikam-tikaman, bertentang-tentangan, secara berdepan-depan. Nabi mengatakan ketika itu jadi seperti yang terbaik antara dua anak Nabi Adam. Pada mati membunuh, lebih baik mati dibunuh. Kalau gitu yang datang rumah kita tengok, kenal saudara, awak Islam, saya berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kekejaman anda. Dia terus marah juga, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bermakna ajal maut kita dah sampai. Itu semua benda Nabi cakap akan muncul. Sama ada sekarang kita boleh tengok, agaknya sekarang semua antara manusia semua aman damai ke? Sayang ke?
Tidak saling bermusuhan ke? Begitu. Nanti baru keluar Imam Al-Mahdi menyelamatkan. Imam Mahdi keluar, dan kita jangan sangka Imam Mahdi keluar macam kita dengar satu pensyarah nak datang ke, satu habib nak datang ke, satu ulama, orang pun sambut Imam Mahdi pakai spanduk, ya Imam Mahdi, mari kami semua siapkan parang ikut dia, semua siap bendera ikut dia. Pasal bukan begitu. Dia keluar orang tengah huru-hara imannya, dapat ikut dia ke tidak pun tak tahu. Yang bukan ahli sunnah wal jamaah confirm tak nak ikut dia. Ini Mahdi macam mana, ini Mahdi buat bid'ah, ini Mahdi sudah bikin benda-benda khurafat. Nanti dia bilang, mana Mahdi bikin maulid, semua ini bid'ah. Mana Mahdi ada baca talqin, mana Mahdi ada baca tahlilan. Semua tu yang bukan ahli sunnah wal jamaah akan reject Mahdi. Yang di dalam ahli sunnah wal jamaah ketika itu dah tak ada orang yang nama ada berpangkat. Semua segala pemerintahan akan diserahkan pada Sayyidina Imam Mahdi lagi. Dia rampas kuasa ke? Dia tak rampas kuasa. Dia tak akan rampas kuasa sesama Islam. Bagaimana? Dia minta ke? Agak-agak kalau dia keluar sekarang lah, pemimpin dunia Islam, so serahkan pada dia tak agak-agak kekuasaan? Rasanya tuan-tuan faham sendirilah ya. Di sana dan di sini, di mana-mana. Tetapi pada ketika dia keluar, mana bikin semua tu? Dah kocar-kacir keadaan. Memang sangat dia ditunggu kedatangannya itu. Sangat-sangat ditunggu kedatangannya itu. Dan orang-orang yang ahli agama sekalipun, tetapi yang tidak tulus, ingat yang bawa Mahdi semua tu bukan ustaz belaka, bukan kiai belaka. Orang-orang awam macam kita pun mudah-mudahan di bawah dia ramai. Bahkan yang kalau orang yang dalam bidang keagamaan sekalipun, tapi kalau dalam sekarang ini dia tidak tulus kerana Allah Ta'ala, kerana dunianya kah, kerana upahannya kah, kerana kedudukannya kah. Tapi zaman Mahdi tak ada gaji. Mana Imam Mahdi ada gaji? Sekarang dia Mahdinya sudah ada. Dia tak tahu dia Mahdi tau. Kalau siapa bilang fulan akan jadi Mahdi, Disan Mahdi, semua bohong belaka. Mahdinya sendiri dia tak tahu dia Mahdi. Dah ada orangnya. Siapa jadi Mahdi itu rahsia Allah. Bila nak keluar itu rahsia Allah. Bila rahsia Allah. Besok nak jadi isytihar, baru malam ini Allah Ta'ala downloadkan dengan dia, inputkan dengan dia, engkau Imam Mahdi, kau buat sekian. Dia takut besoknya dia ke Kaabah betul-betul ada huru-hara besar. Wali-wali sudah standby. Wali-wali tahu siapa jadi Mahdi. Mereka simpan ni top secret Allah Ta'ala. Mereka kenal. Kenapa? Mahdi ciri-cirinya macam Rasulullah. Dan wali-wali sudah biasa berbual dengan Rasulullah, sama ada dalam mimpi ataupun dalam jaga. Mereka cukup kenal sifat-sifat Rasulullah. Dan sekelibat Mahdi, dia tahu ini Mahdi. Tuan Imam Mahdi, naik kami baiat pada anda. Orang masyarakat dah huru-hara. Dan yang baiat pada Mahdi ni garang-garang tahu. Wali-wali dia garang tahu. Dia marah orang punya kes. Wali-wali kalau dia orang tak betul, dia marah. Mahdi pun kena marah. Tuan Imam, naik kami baiat. Orang dah mati semua ni. Mana awak tahu saya? Kami tahu. Tuan Imam, naik tak naik berdosa. Saya tak berani. Tak naik kami bunuh awak. Wali-wali Mahdi pun dia, wali-wali dia orang tegas. Dia tegas. Mahdi pun dia ugut. Kau tak nak kami naik, ini kena tanggungjawab awak. Awak tak nak kami bunuh awak. Naik. Mahdi lari. Agak-agak sekarang ada siapa boleh mengaku jadi Mahdi? Siapa berani? Lari. Dia lari pergi mana? Lari pergi Madinah Al-Munawwarah menghadap Rasulullah. Dia ada pergi Madinah. Kita bilang macam mana ya dia pergi Madinah daripada Mekah begitu. Hari tu juga dia balik. Sekarang ada flight. Sekarang ada train. Sekarang kereta saja saya pergi dari Mekah Madinah, punya laju Arab bawa naik kereta sewa limousine dia. Allah, Mekah Madinah punya jauh dulu 5 jam 6 jam tau kalau naik bas. Punya 3 jam dah sampai, punya laju berdesup highway dia. Allah, sempat Mahdi pergi sempat balik. Dia ngadap makam Rasulullah, dia berdoa, dia istikharah, minta mantap hati dia. Tadi malam dia dah mimpi dah, dia dah dapat khabaran. Dia balik semula ke Mekah, dia naik, baru dia naik Imam Mahdi. Dan yang kufar-kufar tak boleh angkat muka. Mahdi tak perlukan tentera banyak, pasal dia bukan nak takluk negeri orang. Mahdi tak perlukan senjata besar-besar, peluru hebat-hebat. Cukup segala senjata orang takluk dengan dia. Senjata mereka peluru baik, meriam baik, roket baik, semua tu makhluk Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa yang mengetahui tentera-tentera Allah kecuali dia. Jadi tentera Allah tu termasuk peluru engkau pun tentera Allah, roket engkau pun tentera Allah. Dan ini wali Allah, wakil Rasulullah. Takkan benda-benda makhluk Allah nak membelot, nak membelot. Ketika itu senjata mereka, jangka senjata mereka dengan mereka telan bumi.
first pasukan Mahdi keluar nak pergi ke Madinah mulakan pentadbiran dia, maka diserbu oleh tentera 500 orang dari arah Syam. Golongan yang sedang berperang sekarang ni lah, yang sedang menyerang umat Islam, datang nak pintas Sayyidina Mahdi. Begitu mereka hampir ditelan bumi 500 orang. Dan dalam tentera itu ada orang Islam. Mereka tak tahu yang mereka nak cegah ni Mahdi, nak cegah ni tentera bersekutu, di-lead oleh mereka itu. Maka mereka tak tahu, tak benam jangkauan senjata mereka, dengan mereka ni lenyap sekali. Itu awal mula pertolongan. Maka mereka sedar, iblis tahu siapa yang mereka boleh sentuh, siapa yang mereka tak boleh sentuh. Jadi mereka tahu, apa mereka tahu, ini tak boleh, kita tinggalkan dia, kita attack yang lain. Kita tinggal dia. Yang di bawah Mahdi dimulakan pentadbiran. Maka yang orang muslimin kata Imam Mahdi dah keluar, kata Imam Mahdi dah keluar. Setiap bangsa ada perwakilannya. Kau tengok kiai kita dah baiat dia, kita tengok syekh kita dah baiat dia, kita tengok ustaz kita dah baiat dia. Jadi masyarakat sekarang prosesnya tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak selamat pada ketika itu, nak selamat ketika dia mahsyar, nak selamat ketika di sirat, dia ada grup-grup. Dari sekarang dah masukkan grup. Grup mana? Grup sembahyang jemaah di masjid. Grup mana? Grup hadir kuliah-kuliah di surau. Grup mana? Ngadap tuan imam. Grup mana? Yasinan. Grup mana? Dah senantiasa libatkan diri dalam grup. Nanti kita tak ketinggalan dari grup. Orang masuk surah Az-Zumar tu ialah grup. Orang masuk syurga dalam grup, orang masuk neraka pun pakai grup. Dari sekarang dah mula kita masuk dalam grup mana tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah malam ni kita satu grup, satu jemaah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal grup surau, jangan tinggal grup masjid, jangan tinggal grup kuliah. Semuanya itu, semuanya. Di tempat-tempat kita banyak kuliah-kuliah, jangan tinggal setiap daripada grup-grup yang ini semua. Nanti kita dibawa, kalau kita dalam grup, insya-Allah kita akan sentiasa dalam grup, ya. Tetapi orang yang tidak tulus dalam grup, Allah kerana nak itu dan ini, zaman Mahdi tak ada. Zaman Mahdi bukan dia mana ada duit nak kasih gaji orang. Dia semua ke dia punya zaman Mahdi, dia tak ada macam zaman Sayyidina Umar. Tak ada gaji macam Sayyidina Bilal. Ada gaji Sayyidina Bilal, ada lawan Sayyidina Bilal, ada duit transport Sayyidina Bilal, tak ada. Lillahi ta'ala. Mereka punya zaman yang tak biasa lillahi ta'ala akan rasa, loh kok tak ada gajinya, loh kenapa aku tak dikasih pangkat sekiannya, loh aku kenapa tak digelarkan gini. Begitu dia mula tawar hati, paling hati, Dajjal keluar, jadi paling tadah. Dajjal keluar saja yang tak selesa bawah Mahdi ni berbondong-bondong, ribuan akan keluar yang bergelar ulama. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau dah ulama pun begitu, apatah lagi kita orang-orang awam, tuan-tuan sekalian. Kalau dah ulama pun ditakuti akan, kenapa? Dajjal akan memberi persona. Dia keluar bukan macam master, bukan macam monster, ya, dengan mata dia satu, dengan menyeringai. Cuba sekarang tengok dalam handphone. Sekarang juga boleh pakai handphone, search Dajjal. Tengok gambar dia. Takut ke tidak? Siapa ada handphone tengok. Sekarang juga tengok. Macam mana mukanya. Dia ada bersiung. Ada mata dia satu. Dia keluar bukan macam hodoh begitu. Macam monster. Dia keluar se-handsome manusia. Walaupun mata dia sebelah. Yang sebelah tersentil aja. Sebelah pelet rata gini. Sebelah sentil saja mata dia. Macam biji anggur. Gitu aja. Itu pun lebih menawan. Siapa yang tengok lelaki menawan, dia tengok Dajjal sangat menawan. Dengan badan dia, dengan begitu, na'udzubillah min zalik, ya. Dengan dia, kalau dia keluar, walaupun muka dia, mata dia sebelah terpelet gitu, se-handsome orang akan terpikat dengan dia. Kalau ada orang ahli ekonomi yang cakap, dia lebih lagi, kami akan membangunkan ini, kami akan buka kilang di sini, setiap orang akan gaji sekian, orang dengar terpesona. Kalau ada ahli perubatan, dia yang bilang, dia bilang, tuan-tuan saya boleh rawat, dia punya bilang orang sakit bohong, dia punya obat pun bohong. Dia bilang orang punya ekonomi jatuh pun bohong, padahal orang masih boleh survive. Tapi dia bilang anda dah teruk, anda dah miskin. Dia punya penyelesaian pun bohong. Dia punya pentadbiran bohong, dia punya penyelesaian pun bohong. Tetapi kerana manisnya, terpengaruhnya plus sihirnya. Sebab itu kena dekat dengan ulama dari sekarang. Zikir jangan tinggal, baca yasinan jangan tinggal. Kalau ada masjid malam Jumaat ada yasinan, kalau ada tahlilan jangan tinggal, ada majlis-majlis ratib-ratib al-atas jangan tinggal. Tuan-tuan sekalian, itu semua tu untuk kuat hati kita, cahaya hati kita, biar tak kena tipu, biar tak kena sihir dia. Na'udzubillah min zalik, ya. Allah nanti akan terpikat dengan dia, akan suka dengan dia, akan ikut. Ia tak ia juga, ya. Ia tak ia juga, ya. Ia tak ia juga. Dia terpas perang tau. Ekonomi sana tengah teruk, sekarang dah teruk, nanti lagi teruk. Ada pula orang datang nak bawa penyelamatnya. Jangan bimbang tuan-tuan sekalian, kami boleh buat ini. Jangan bimbang tuan-tuan sekalian, kami boleh buat ini. Jangan bimbang Allah, padahal dia yang paling dibimbangkan.
Na'udzubillah min zalik. Maka orang akan tengok, orang yang daripada bawah Imam Mahdi akan keluar. Kau tengok bahawa dia tu ada orang Jepun, ada orang Afrika, semua sedang bahagia, nak menuju lebih bahagia. Kau terlambat, kau terlepas. Ada orang Melayu lah, ada ustaz lah, ada Pak Imam lah. Allah, orang akan berbondong-bondong keluar ikut Dajjal. Na'udzubillah. Ini kita sedang diambang itu tuan-tuan sekalian. Belum perang, sementara pumpung belum berlaku. Sekaranglah waktunya insaf. Segala dosa, setiap dosa yang kita buat menambah markah kita menjadi keahlian dia. Stop segala dosa. Sembahyang fardu tak boleh tinggal tuan-tuan sekalian. 1 hari 5 waktu, 5 dalam waktu, lazimkan jemaah, semua dalam sembahyang, puasa jangan tinggal. Yang dulu-dulu yang ada semuanya qada. Kemudian kalau yang dah laksanakan sembahyang fardu, sembahyang sunat jangan tinggal, qabliyah ba'diyah. Itu semua tu untuk kuat iman kita. Kita perlukan vitamin ini sebagai kuat kita pada zaman-zaman huru-hara, zaman-zaman sengsara nanti. Tak jumpa, mati, bagus, itu jadi bekal kita masuk syurga. Jumpa Allah, macam mana pun kita perlu untuk beramal, macam mana pun kita perlu untuk berhenti daripada maksiat dan dosa. Kalau tak pasal Mahdi, tak pasal Dajjal, pasal kita sendiri nak ngadap Rabbul Alamin, kita sendiri nak masuk alam barzakh, kita sendiri nak masuk liang lahat, kita sendiri memerlukan. Maka tak rugi apa pun. Alah, bimbang-bimbang sangat, tak lama lagi pun tahulah aku selamatkan diri. Siapa boleh selamatkan diri daripada mungkar nakir? Siapa boleh selamat diri ketika nak diragut oleh Israel? Kalau tak persiapan dari sekarang, tak kerana Mahdi, tak kerana Dajjal, kita semua akan meninggal dunia pun. Sayugia kita ambil kesempatan malam ini untuk kita kembali pada Allah. Nak siap-siap akhir zaman, 3 perkara ulama mengatakan: talaqi, taraqi, tawaqi. Talaqi kena belajar. Seperti kita bilang tadi, pergi surau, belajar ilmu. Ada ustaz-ustaz mengajar kitab, apa semua belajar. Tak boleh tidak. Banyak sana sini orang mengajar. Belajar. Talaqi, belajar daripada guru yang ada sanad sampai kepada Rasulullah. Belajar kepada guru yang apabila kita belajar kepada dia mengingatkan kita kepada Allah. Belajar kepada guru yang apabila kita belajar dengan dia membuat kita tahu bahaya dunia dan tipu daya dunia. Apa mata pelajaran sekalipun, kita belajar dengan guru-guru, itu namanya murabbi. Boleh bimbing kita, pembimbing, bukan hanya pengajar tapi pembimbing. Belajar, itu namanya talaqi. Daripada apa? Fardu ain, tauhid. Tak boleh tauhid kau kena tipu. Orang bilang apa Dajjal sebagai Tuhan pun kau anggukkan. Sebab kau tak kenal Tuhan, sifat 20 tak tahu, Allah wujud kidam baka tak tahu, Allah, ya. Jadi kena belajar tauhid. Kena belajar tauhid, kena belajar fiqh, sembahyang kita kena kemaskinikan, kena belajar ilmu tasawuf, akhlak, ikhlas, sabar, redha. Semua tu ujub, riak, takabur, kena belajar. Semua ilmu asas fardu ain, tak boleh tidak. Tu talaqi. Belajar dengan siapa? Guru yang boleh bimbing sama kita. Belajar apa? Fardu ain. Mula daripada mana? Seasas mungkin. Bukan bagi yang tinggi-tinggi tau. Bukan suruh makin kita masuk bagi college, nak mendaftar, nak apa semua, bukan. Yang asas-asas yang kat surau-surau kita punya tu cukup lah. Begitu ya. Kemudian taraqi. Taraqi tu yang kita bilang kemaskinikan ibadat kita. Sembahyang jangan tinggal 5 waktu, yang dulu-dulu punya qada. Kemudian puasa jangan tinggal, ditambahkan lagi sedikit-sedikit dengan sunnahnya. Kita kemaskinikan ibadat kita sebaiknya. Kalau dulu dah sembahyang, sekarang sembahyang jemaah. Kalau dah jemaah, cuba hasilkan khusyuknya. Kalau sembahyang jemaah dan khusyuknya, cuba hidupkan sunnah lainnya, qabliyah dan ba'diyahnya. Cuba tambah duhanya. Banyak pada kita nak meninggal dunia, orang minta 1 detik saja. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal, malaikat minta 1 detik, malaikat tak boleh. Dulu kamu bikin hal engkau, kami tak kacau. Sekarang kami nak bikin kerja kami, kau jangan kacau. Kau dah diberi bukan 1 detik, 10 tahun. Janggut daripada hitam sampai putih, badan daripada tegap sampai lemah. Allah panjangkan umur kau 10 tahun. Apa kau bikin? Ngeteh. Apa kau bikin? Ngopi. Apa kau bikin? Allah tengok TV dengan anak cucu kau senda. Sekarang dia baru nak minta 1 second. Sorry. Allah, begitu ya. Jadi taraqi, kemaskinikan ibadat kita tuan-tuan sekalian. Yang penghabisan tawaqi, pelihara daripada dosa. Itu kita bilang tadi, dosa mata. Dah tua-tua saya tengok TV, itu kan aurat perempuan, itu kan orang berjoget-joget, tak pantaslah rasanya. Bayangkan zaman bapa kita dulu macam kita tak agaknya.
Tidak. Kalau zaman bayi-bayi saya lah, zaman bapak kita TV pun tak ada. Kita dah besar baru beli TV dulu. Itu pun kita sikit-sikit kan bapak cuma tengok warta berita aja. Kalau tengok rancangan aneka ragam, nenek tukang kampak. Matikan. Buka TV aku kampak. Dan TV tak boleh tengok rancangan itu, boleh tengok warta berita, cerita haiwan-haiwan. Itu saja. Ya Allah, semua begitu ya. Allah. Zaman kita dah bayi-bayi kita ni masih nonton TV hari ni macam tak bersalah. Tengok lelaki perempuan bergaul kat TV, kau tengok, dosa mata. Dengar segala alat muzik, kau tengok, dengar semua. Buka masuk kereta aja buka alat muzik. Allah, buka radio. Allah. Siapa buat dia masing-masing lah. Masing-masing lah. Kita bukan boleh bentera seorang, kita cuma kasih tahu saja. Kita cuma kasih tahu saja. Macam mana pun masuk hisap kita tak masuk hisap ustaz, tak masuk hisap tuan imam, tak masuk dalam buku catatan kiai, masuk dalam catatan kita, baik pun baik, buruk pun buruk. Jadi tawaki, menjaga diri daripada segala kemungkinan dosa. Besar baik, kecil pun baik. Kecil pun baik. Begitulah tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kita berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan perhimpunan kita walaupun singkat, kita jumpa ni mudah-mudahan membawa berkat. Syukur kita bertinggal di sebuah negeri yang menghidupkan syiar-syiar begini dan dihargai tuan-tuan sekalian. Kena hargai. Dengan ini bertambah keberkahan, menambah keinsafan dalam hati kita, dan tahniah besar kepada yang menganjurkan segala acara pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala mengganjari anda dengan sebesar-besar ganjaran. Dan terima kasih kaum ibu pasal tak berbual. Alhamdulillah, jangan marah ya. Kalau berbual tak boleh konsentrasi. Nombor satu, tak boleh konsentrasi kita cakap awak bual, kita tak boleh konsentrasi. Dan kawan awak pun tak boleh konsentrasi. Alhamdulillah, ini macam dapat pahala besar. Dah hadir, dia boleh dengar, mudah-mudahan dapat keinsafan dalam hati kita bersama. Wallahu alam bisawab. Kita baca doa maulidnya. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga bersama